Okay, Assalamualaikum. Okay, macam the last video hari tu, Mat ada buat cerita pasal why suku was wanted, Mat. Jadi dalam video tu Mat ada cerita. Okay, Assalamualaikum. Mat sekarang ni ada dekat office Mat. Jadi sebenarnya Mat nak shoot video kali ni dekat rumah. Yang macam korang tengok tadi, Mat dengan anak Mat ingat nak shoot video kat rumah lah. Jadi ada banyak kekangan lah nak jaga dia dengan perangai, dengan kerenah dia tu kan, yang orang kata agak lasak lah sekarang. Sudah menjangkau umur 10 bulan pada 1 hari bulan ni. Dan selamat tahun baru juga kepada korang yang tengok video Mat ni. Kita sekarang dah berada di tahun 2022. Alhamdulillah. So hari ni adalah 3 hari bulan 1 2022 lah. Jadi Mat adalah plan nak buat video pada awal tahun baru macam tu lah. Nak cerita, nak buat video ni sebenarnya pada awal tahun baru lah. Mat nak buat video on board. Nak duduk atas motor, nak sembang pasal apa yang Mat nak cerita ni. Tapi memandangkan, okay, kalau korang tengok channel Mat ni, last Mat cerita pasal why suku Mat tu, lepas tu Mat tak ada video dah, melainkan ada Mat kongsikan video-video sama ada Mat sendiri, daripada Mat sendiri ataupun daripada rakan-rakan lain. Sama ada video dekat short ataupun video biasalah dekat YouTube tu, pasal banjir di Kuantan lah. Okay, jadi cukup cerita untuk banjir. Jadi kalau ada perkongsian pasal banjir yang Mat boleh buat, Mat akan cerita pada video yang lain lah. So video ni Mat nak cerita pasal TZM Mat. Apa cerita dengan TZM Mat pula kan? Okay, yang macam yang korang tahu, Mat dah settle projek Restore two stroke pertama Mat, iaitu TZM 150 Mat, pada bulan 12 tahun 2020. Jadi apa saja perkongsian Mat pasal TZM, yang mana viewers yang memang tegar ataupun minat ataupun nak berjinak-jinak dengan TZM, mungkin channel Mat ni adalah salah satu channel yang mungkin korang boleh tengok dan subscribe lah, untuk mendapat info yang mana daripada Mat lah, daripada orang kata pengalaman dan apa yang Mat belajar lah. Jadi korang boleh subscribe dan mungkin support Mat daripada situ. Apa info-info yang baik korang boleh dapat lah, insya-Allah. Okey, jadi apa yang Mat nak cerita untuk video kali ni adalah sebenarnya macam ni. Panjang sangat berlalu tadi. Jadi sebenarnya macam ni, dilema ni adalah dilema yang kebanyakan orang restore motor, tak kisah TZM ke, tak kisah motor apa sekalipun. Kita boleh cakap sebagai satu motor lama atau motor retro lah. Sebenarnya dilema ni dihadapi oleh semua. Okay, contoh kalau beli motor, kita bermain dengan orang kata nak dapat parts. Motor-motor lama lah kita nak beli, nak dapat parts, nak tukar daripada yang rosak kepada yang baru, daripada nak cari barang-barang yang original. Kata dapat original pun tak apalah, sekurang-kurangnya barang tu ada terjual untuk kita lah, apa orang kata, siapkan motor restore kita tu untuk jadi sebuah motor yang hidup. Untuk kita bawa lah pergi mana-mana ataupun nak buat show ke, tak kisahlah motor RZ ke, TZM ke, SS ke, apa-apa saja motor-motor lama, kita perlukan parts-parts lah. Selain pada duit boleh cari kan, part tu kadang-kadang tak cari. Okey, salah satu permasalahan yang banyak orang hadapi adalah beli motor, owner dah tak ada, owner dah meninggal, geran tak ditukar nama. Jadi isu-isu yang macam ni banyak menjadikan project restoration tu bila sampai ending point dia, orang kata not happy ending lah. Boleh dicakapkan macam tu lah, boleh dikatakan macam tu, tak ada happy ending. Maknanya projek tu kita boleh cakap projek tergantung. Dapat motor yang dah siap, dah cantik, barang ori, tapi tak halal di jalan raya, tak boleh bawa. So kalau bawa pun kita banyak takut-takut dengan polis lah. Jadi permasalahan ni banyak sangat dihadapi oleh orang-orang yang macam Mat, nak restore motor. Jadi ada yang memilih cara macam tak dapat nak buat apa-apa dah, beli satu geran daripada orang lain, lepas tu buat ketuk chassis, nombor baru dekat chassis, dan apa sahaja benda yang membolehkan motor tu
boleh buat road tax dan bergerak di jalan raya lah. Risiko tu mak tak nak cerita lah. Benda ni semua orang dah tahu. Cuma ada luck dengan tak ada luck je. Mak boleh cerita macam tu lah. Okay, so untuk tidak membuatkan video ni jadi panjang sangat, so mak mulakan cerita. Jadi daripada tempoh restore, dah settle restore tu 2021 tu, sepanjang tempoh tu mak yang korang tengok video, mak repair lah, apalah, mak pergi bike lah, mak pergi test motor lah, test power motor lah, lepas macam-macam benda yang mak buat kan, pergi sana pergi sini, test engine lah, valve sana sini lah. Yang paling jauh motor ni sampai pun dalam tempoh tu mak pergi Cenor, Temeloh tak sampai lagi lah. Sebab dalam musim PKP tu kita pun tak ikut banyak ride lah. So Temeloh pun mak tak sampai lagi. Tapi sejauh Cenor tu dah sampai lah dalam 2 kali lah. Mak tak salah mak dah 2 kali lah. Okay, so dalam tempoh masa tu mak melakukan kesalahan di mana mak bawa motor tu tanpa road tax cukai jalan. Dan motor mak dalam keadaan yang masih lagi dengan owner lama. Mak ada geran, mak dapat geran, owner lama pun hidup lagi. Tapi dalam satu masalah mak tak dapat nak contact owner lama tu dalam sebabnya PKP. Banyak, kejap-kejap boleh rentas negeri, kejap-kejap tak boleh rentas negeri. Jadi mak banyak bersabar dalam keadaan macam tu. So butir-butiran pasal owner lama tu ada. Masa mak pergi beli motor pun dapat nombor telefon dia, dah pergi berjumpa dia. Dan macam korang tengok, kalau korang tak tengok lagi, korang tengok video playlist Restore TZM Part 1. Kalau boleh kau cari, mak dah jumpa dengan adik owner tu. Owner tu tak jumpa lah, owner tu ada kat KL. Mak dah jumpa dengan adik owner tu, dah cakap, adik owner tu pun dia dah bagi nombor telefon owner tu. So mak dapat, dan kita orang deal untuk berjumpa untuk settlekan masalah ni lah. Okey, jadi apa yang membuatkan mak dalam sedikit permasalahan yang agak susah sikit. Okey, yang mak cakap tadi, kita tak boleh nak pergi ke KL. Lepas tu tak boleh nak rentas sempadan negeri apa semua kan. Okey, ada orang cakap lah, apa hal, susah mat, pergi tampil lah. Dia tampil sana, kau tampil sini. Boleh. Tapi motor mat ni, dia sangkut dengan satu benda yang tak boleh nak buat tampil macam tu je. Jadi mungkin ada di kalangan korang yang ada juga masalah macam mak, iaitu motor tu tak dibatal hak milik lagi. Maknanya owner lama ni dia dah habis bayar dekat kedai, tapi dia tak batal hak milik lagi dekat kedai lama dia tu. So benda yang pertama mak buat, masa tu mak minta tolong Abang Man lah. Mak minta tolong Abang Man. Abang Man juga adalah runner jugalah. Jadi mak minta tolong dia pergi settle hal batal hak milik itulah. Pergi ambil surat batal milik kat kedai. Tapi masa tu kedai bagi tahu dia tak dapat buat batal milik melalui online. Jadi dia dapat bagi satu surat. Buat satu surat lah, yang kedai ni dah tak ada apa kena-mengena dengan motor lah. So surat tu tak boleh buat online, jadi kena pergi dekat JPJ juga. Jadi surat tu hanya boleh dibuat dengan adanya owner sendiri pergi buat, ataupun runner yang diupah untuk pergi settle lah. Jadi isunya semakin memburuk, permasalahannya semakin menjadi masalah lah bagi mak. Bila mak tanya JPJ tu secara persendirian, mak jumpa, mak tanya, dia kata kena bawa owner sahaja yang boleh settle pasal batal milik tu. Bawa surat pergi ni, kalau yang jenis walk in lah. Sebab dalam masa tu mak pun tak pasti kenapa kedai tu dia kata tak boleh nak buat online. Mak pun tak pasti, mak pun tak arif dengan ni, baru first time bagi mak lah. So ada JPJ tu cakap owner kena datang Kuantan buat. Ada yang cakap okey, bawa surat ni pergi ke owner, bagi owner buat kat KL. Tapi masa tu Abang Man pergi kat KL, masa tu dekat area mana lah, mak tak pasti juga JPJ area mana. Dia tak dapat buat batal milik tu. Dia kena pergi pejabat JPJ yang lebih besar, dekat Putrajaya aku kot. Mungkin masa tu pejabat JPJ daerah je kot. Jadi dia nak suruh pergi pejabat besar, pejabat negeri kot. Tak tahulah, mak pun tak pasti. Jadi benda tu tergantung. Nampak macam senang je, tapi bila batal hak milik tak dilakukan setelah bayaran untuk kenderaan kita tu dah settle, agak menjadi masalah di kemudian hari lah. Jadi yang mana yang beli motor atau beli kereta yang dah boleh, dah habis bayar, tolong settlekan batal hak milik tu, minta tolong. Sebab kita tak tahu akan datang, dia jadi kesusahan bagi kita atau bagi orang yang beli kereta kita ke, kita tak tahulah. Contoh macam kismatnya,
mak jadi kesusahan lah, sebab mak beli dengan orang yang dia tak tukar nama. Jadi mak ni nak tukar nama. Jadi bagi mak, satu restoration motor ni dia berjaya bila kita memilikinya zahir dan batin. Macam menikah lah pula kan. Kita memiliki zahir dan batin, bukannya kita memiliki dia sekadar kita dah siap sebiji motor, tapi ibarat surat nikah tak ada. Macam nikah Thailand pula gitu kan. Lebih kurang macam tu. Jadi kita tak dapat nak tunjukkan bukti yang ini adalah hak kita. Kita dah buat gila-gila habis ribu-riban pun. Apa hal pula tak dapat geran kan. Sedangkan owner tu masih boleh dicari dan masih lagi ada. Kalau owner tu tak ada, bolehlah kita fikir jalan lain. Jadi macam tu lah. Itulah permasalahan Mat buat masa tu lah. Selama dalam tempoh tahun 2021 lah, Mat pun dah settle restoration tu pada hujung 2020. Jadi awal tahun tu Mat sambil-sambil Mat repair motor, Mat menanti bila masa yang sesuai untuk Mat pergi settle. So masa tu Mat ada berjumpa lah dalam beberapa kali lah dengan Abang Mat untuk settle hal ni. Mak memang sebelum ni memang suruh dia kan. So satu masa tu mungkin Abang Man sangat sibuk kan, dia pun tak berapa sihat lah lepas accident yang dulu tu. Jadi mak ambil keputusan untuk cuba pergi KL sendirilah, pergi cari owner tu. Tapi dalam masa yang sama nasib tak menjembelahi Mat sekali lagi bila nombor telefon owner tu pun hilang pula dah. Kita tak tahu apa hal, memang hilang pula daripada simpanan. Jadi apa nak buat kan. Jadi memang jadi satu benda yang agak kacau lah. So Mak rasa benda ni Mak tak boleh nak biarkan lah. Benda tu dah hilang, jadi owner tu elok lagi. Jadi Mak mencari satu penyelesaian lain. Mak cari-cari dalam Facebook, dekat dalam post-post dekat media sosial lah. Cari siapa yang boleh buat benda ni. So Mak terjumpa satu posting. Masa ni kalau korang nak tahu, sebenarnya posting ni Mat dah jumpa lama dah. Masa Mat beli motor, Mat dah jumpa satu posting dekat Facebook TZM Malaya. Satu brother ni daripada Kepong. Dia ada buat satu package, maknanya membantu, maknanya mencari owner yang hilang ke, orang kata mencari untuk tukar nama ke, macam-macam lah berkaitan dengan JPJ lah. Tukar nama ke, owner hilang ke, owner tak dapat dikesan ke, owner meninggal dunia ke, dia boleh settlekan masalah tu lah dengan bayaran-bayaran yang tertentu lah. Dia sebagai runner kan, dia buat kerja kan. So Mat dah simpan dah orang kata screenshot tu, Mat simpan. Mat pun teringat pasal screenshot tu dalam waktu yang masa tu agak mendesak ya. Mat pun dah sampai hilang nombor tu, macam kita dah tak tahu arah nak pergi ke mana kan, nak tuju. So Mak pun cari balik screenshot Mat tu. Mak cari balik screenshot tu dan terjumpa. Jadi Mak pun terus hubungi brother tu untuk deal dengan dia lah. Untuk macam mana deal dengan dia, untuk ceritakan situasi Mat macam mana kan. So apa yang Mat dapat, dia ni kata dia boleh buat, dia cari dulu. So Mat bagi masa lah. Mak cerita apa-apa, Mak bagi detail, gambar geran, Mak bagi kat dia. So dia ambil masa dalam 1 hari lah, dia check. Esokkannya dia roger Mat, dia bagi tahu owner ada kat tempat sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Nombor telefon pun dia dapat. Dia pun, tapi dia tak bagi tahu nombor telefon direct kat Mat, takut Mat telefon dan Mat buat sendiri kan. Jadi dia rahsiakan nombor telefon. Dia cakap dia dah dapat dah. Dia tanya Mat, dia kata Mat nak nombor telefon sahaja untuk dia sendiri ataupun nak melalui dia juga. Jadi Mat cakap dah halang-halang dia dan cari, dia settle sampai habis. Jadi benda ni semakin nampak sinarnya. Cuma bila kita berdepan dengan satu runner yang kita tak kenal pun, dia hanya post pekerjaan dia sebagai runner untuk cari owner hilang, untuk tukar hak milik di JPJ lah apa semua. Jadi bukan semua kita boleh terima bulat-bulat. Kita kena kaji dan selidik, dan kalau boleh kita memang kena cerewet dalam bahagian ni. Sebab kita tak tahu sama ada kita ni 50-50. Kita ni ditipu atau tak ditipu. Kita memang betul-betul kena berjaga-jaga. Sampai kita membuatkan runner atau orang tu pun merasa macam agak annoying dengan cara kita kan. Kita tanya ni. Macam pendekatan Mat betul terang, Mat tanya terus. Mat bagi tahu, Mat cakap Mat sebenarnya minta maaf banyak-banyak.
Kata bang minta maaf banyak-banyak, saya ni bukannya tak percaya, tapi saya ni berjaga-jaga sebab saya takut saya terjadi macam orang lain jugalah yang kena scam. Jadi saya boleh tak saya nak minta kata bukti-bukti ya abang ni trusted seller ataupun trusted lah dalam bahagian ni. So dia pun dah bagi gambar, dah bagi kedai dia tunjuk macam-macam. Dia pun suruh Mat refer kepada rakan dia, dan Mat dengan dia pun bertukar nama Facebook. Kita orang bertukar, dan supaya dia boleh stalk Mat dan Mat boleh stalk dia. Sebab dia pun takut juga Mat ni scam dia. Dia pun takut Mat ni scam dia kan, sebab dia buat betul-betul, takut nanti bila sampai satu masa Mat tak bayar atau Mat apa buat apa kan. Okay, so dalam keadaan macam ni, kedua-duanya berjaga-jaga. So bila kita orang dah betul-betul rasa okey, boleh trust, jadi untuk membuatkan Mat ni lebih percaya pada dia, satu benda yang dia buat dan dia kata dia bantu Mat lah adalah dia cakap okey, dia boleh buat dulu tanpa Mat bayar. Dia puas hati, kalau Mat puas hati benda ni dah settle, baru Mat bayar. Jadi dia ambil risiko dulu. Dan Mat bagi tahu kat dia tak perlu risau, sebab benda yang dia buat ni kan, kalau benda betul Mat akan bayar. Dan Mat pun dah bagi tahu dan tunjuk Facebook Mat. Mat cakap dia boleh refer pada rakan-rakan Mat dalam bidang pemotoran ni lah, untuk cari Mat kat Kuantan kalau Mat tipu dia. Macam tu. Jadi sama-sama ada backup masing-masing lah. Okey, jadi dari situ benda pertama yang dia buat adalah dia bantu Mat untuk settle batal hak milik. Sebab Mat ada sangkut dengan batal hak milik kan. So dia pun dah jumpa owner. Jadi daripada segi batal hak milik tadi, dia pun terkejut. Sebenarnya boleh je nak buat online. Dia kata kenapa pula tak boleh. Walaupun motor tu tak ada dalam sistem kedai, tapi kedai tu boleh buka online dan bagi tahu JPJ yang motor ni adalah daripada kedai dia, yang dan dia nak buat batal hak milik lah untuk motor tu. Kata dia lah, Mat pun tak faham sangat. Jadi yang mana-mana korang nak buat penjelasan sikit untuk kefahaman Mat, korang boleh komen lah Jadi dia pun buat. Jadi Mat cakap okey, buat. Jadi dia buat dalam malam besok dia buat. Okey, dia Roger dia kata okey dah settle. Dia suruh Mat check dengan JPJ. Kebetulan Mat ada satu kenalan dekat JPJ, bahagian kaunter kot. Mat suruh dia check. Kata nombor motor Mat sekian ni dah batal hak milik belum. So dia pun check okey dah batal milik. Okey, bila dia dah batal milik, alhamdulillah. Jadi Mat pun dah percaya kat dia. So sebelum daripada tu, untuk membuatkan dia pun takut Mat ni scam dia, jadi sebelum dia buat tu, Mat bayar separuh dulu. Kalau nak ikutkan untuk batal milik ni, dia setiap runner dia lain tau bayaran dia. So untuk yang ni dalam RM400 lah, RM400. So Mat bayar separuh dulu lah. Tapi sebenarnya Mat tak bayar harga penuh pun. Owner runner tu pun bagi tahu Mat jangan ceritalah berapa yang dia kata dia ambil, nilai yang dia ambil, dia tak ambil penuh pun kat Mat. Dia dah bagi diskaun sikit lah, sebab dia kata memang dia nak bantu Mat lah. Jadi kalau ranking harga untuk batal hak milik tu, setiap runner lain. Ada yang 400, ada 400.5, ada 500, ada 500.5. Jadi tengok atas runner lah, dan tengok atas kesusahan macam mana nak kata nak batal hak milik tu. Bergantung lah. Jadi harga tu bergantung pada kesusahan nak settlekan batal hak milik tu. Okey, jadi bila dah batal hak milik tu, Mat dah dahulukan duit, sikit duit lah kat dia, supaya dia nampak Mat ni pun maknanya bagi sedikit duit lah, maknanya kurang-kurang untuk upah kerja dia pergi settle hal tu lah. Jadi Mat pun puas hati. Bila Mat puas hati, Mat tengok dalam sistem tu dah tak ada. Jadi benda pertama dah, orang kata dah A lah, dah menang lah, benda tu dah settle. Jadi Mat pun bayar penuh berapa yang dia minta. Dan dia pun kata dia pun tak ambil upah penuh, sebab dia tak ambil untuk diri dia. Dia betul-betul bayar kepada orang yang buat lah. Jadi ceritanya settle dah bahagian tukar batal hak milik tu. Jadi Mat teruskan dengan untuk settlekan tukar nama lah. Jadi bila Mat settle tukar nama ni, dia pun pergi jumpa owner. Pada malam tu juga dia pergi jumpa owner, dia pergi sembang. Okey, dia pergi tampin.
Okey, dah settle. Dia beritahu okey dah settle. Tampin sekian ni. Okey, dia kata mat pula kena pergi cari orang yang dekat Kuantan dekat tempat mat ni untuk tampin lah pakai ID dia dekat KL tu, supaya kita boleh settle cepat lah. Sebab kebetulan pada masa tu sistem JPJ down, sebab dia ada umumkan untuk promosi bayar saman 90% ke 80%, mak tak pasti, mak tak teringat 80% ke 90% bayar saman. Jadi saman tu agak murah lah, memang ramai gila orang bayar saman. Jadi saman online tak dapat dibuat sebab line jam, jadi ramai yang kena pergi beratur. So terkesan juga dengan mak yang nak buat nak settle online ni. Jadi untuk tukar nama tu, mak dah tukar nama dekat tempat mak ni, mak cari suatu runner, dapatlah runner tu, alhamdulillah. Setelah bersusah carilah, kita baru tiba-tiba nak cari runner kan, memang halus sana halus sini, dapat runner yang dekat je dengan rumah mat. Okay, dah settle, tapi bila nak key in tak boleh. Dah tampin, nak key in tak boleh. Jadi bila nak key in tak boleh, kita pun hold dululah, tunggu sampai besok tengok macam mana. Okay, so bila mak tunggu sampai besok, jadi runner yang dekat KL tu, dia pun dah key in pada pagi tu. Okay, macam ni, malam tu dia dekat sana dah tampil. So mak dekat Kuantan pun dah tampil. So dua-dua dah safe tampil lah. Tapi nak key in tak boleh malam tu sebab line jam lagi. Malam tu pun line jam. So kita orang dah safe tampil pun dah okey. So runner yang dekat sana tu dia boleh settle. Maknanya esok pagi-pagi dia terus masuk dalam sistem, dia cuba key in. Tengok approve tak approve lah. So alhamdulillah masa tu dalam pukul 9 pagi ke dia masuk awal. Jadi sistem masa tu boleh dimasuki lah. Alhamdulillah dia dah sempat buat masalah mat tu, dan alhamdulillah pada malam tu mak tak ingat berapa ribu bulan masa tu. Mak rasa bulan 10 kot, masa bulan 10. Alhamdulillah. Jadi penantian mat selama setahun tu 2021 tu dalam suka dan duka lah. Dalam sukanya dapat motor, boleh test pergi sana pergi sini, dan dukanya menanti nak tukar-tukar nama dalam geran kan, sebab tak official lagi nama mat dekat dalam geran. Memang tak syok lah kan. Jadi alhamdulillah, memang mak bersyukur sangat-sangat mak boleh settle dalam tempoh 2 hari je. 2 hari je mak settle benda tu. Modal barai tak barai lah. Memang kita dah standby duit dah. Memang nak buat kerja-kerja gini bukannya boleh sembang pakai Elio je. Bukan semua orang boleh tolong kita kan. Semua orang pun ada kerja masing-masing yang perlu kita bayar untuk kerja tu. Jadi kita dah standby lah satu nilai. Jadi untuk tukar hamilik itu mak terus terang mak cakap ada yang runner, ada yang ambil 600 setengah, ada yang ambil 500 setengah, ada yang ambil 600, ada yang ambil 500, ada yang 4 setengah. Tak sama. Bergantung kepada kesusahan dia nak mencari owner tu. Kalau owner tu susah nak cari, dia terpaksa gunakan macam-macam kaedah. So macam mak ni senang, dia buka-buka, dia tulis alamat, dia tulis nombor telefon, dia call dapat. Okey, settle, dia tak mahal sangat. Jadi untuk kes mak ni, mak hanya keluarkan RM500 saja. RM500 untuk settlekan masalah mak tu. Alhamdulillah lah. Kita bayar kerja dia kan. Jadi lain mana, lain harga, lain kesusahan, lain harga lah. Jadi jangan nak isu dekat sini. Bukan mak nak meniaga ataupun mak nak promote ke apa, tak ada. Tak ada. Cuma mak ceritalah supaya mendapat informasi jugalah untuk korang yang macam mak, kes macam mak ni lah. Jadi alhamdulillah dah settle tukar nama. Jadi apa yang membuatkan mak kena bekerja keras sikit lagi adalah okey, nama dah tukar, tapi mak nak buat road tag. So bila nak buat road tag ni isu lagi. Okey, nak buat road tag ni kita berhadapan dengan situasi motor tu pula. Okey, adakah motor ni chassis dia dan enjin dia, nombor chassis dan nombor enjin dia adalah sama macam dalam geran tadi? Jadi ini adalah satu dilema juga bagi orang-orang yang beli motor lama. Kadang-kadang dia beli nak tukar nama semua geran. Okey, chassis dalam geran, tapi enjin nombor lain. Mungkin dah tukar enjin, orang lama dah tukar enjin. Okey, mungkin juga enjin sama dalam geran, tapi chassis dah tukar lain. Mungkin chassis lama dah reput, dah rosak.
Jadi bila nak buat dengan JPJ tu, nak pergi inspection tu, ada yang tidak melalui diri sendiri, tak pergi bagi runner atau macam manalah. Pergi settle dengan runner ke apa masalah, tak ada hal lah. Jadi benda tu berkait dengan duit juga. Bila kita tak settle sendiri, duit yang banyak perlu di standby kan untuk runner settlekan motor ni, dan kita boleh bawa. Boleh keluar road tag lah, boleh buat road tag lah. So benda tu membuatkan Mat berfikir lagi sekali. Takkan Mat nak buang duit lagi kan. Jadi Mat perlu berusaha keras. Berusaha sendirilah senang cerita. Hari tu Mat curi, tak adalah curi, Mat minta izin lah dengan bos Mat. Ingatkan sekejap je, separuh hari jugalah. Separuh hari juga Mat settlekan ni. So apa benda yang Mat buat adalah untuk buat road tag ni kita perlu pergi inspection dulu. Jadi Mat kena bawa motor Mat dalam keadaan yang semuanya lengkap, signal hidup, nombor plate, apa semualah. Dan Mat kena pastikan nombor chassis dan nombor geran, nombor chassis dan nombor enjin dalam geran tu sama. Tak adalah Mat pergi nanti tak pasal-pasal pergi bagi untuk disita, tak pasal kan. So dekat rumah Mat dah pastikan nombor chassis dengan nombor enjin dah okey. Jadi Mat terus pergi ke JPJ lah untuk settle hal inspection untuk buat road tag. Tiba harinya, Mat pun bawa motor Mat pagi-pagi lagi. Mat dah pergi ke JPJ Kuantan. Mat pergi, memang dengan semangat berkobar-kobar lah. Tapi benda yang paling kelakar sekali adalah yang ni korang kalau boleh kena alert kalau boleh, jangan jadi macam Mat. So Mat ingat Mat ni dalam keadaan okey lah. Mat bawa motor, awal-awal lagi orang JPJ tanya, Cik datang nak buat apa? Saya datang nak buat inspection motor lah. Cik balik dulu, Cik pergi buat nombor plate. Boleh Mat tak ingat nombor plate dekat windshield depan tu tak ada. Mat tak ingat. Bodoh betul lah tu. Jadi kena sound juga Mat tak ingat nombor plate tu. Selamba je meraih kosong. Okay, tu satu kesalahan lah yang Mat buat. Meraih kosong. So dia pun datang belebel lah kat Mat. Lepas tu Mat bagi tahu kat pegawai tu, Cik, minta maaf Cik, tapi kalau Cik ada apa-apa yang nak komen pasal motor saya ataupun pasal saya, apa kesalahan saja, Cik bagi tahu je. Sebab saya memang nak buat inspection sendiri. Jadi saya ni memang tak tahu, saya first time nak buat benda gini. Jadi apa yang Cik nampak kurang pada motor ni ataupun apa yang saya buat salah, Cik tegur je, saya settle. Saya nak settle, saya nak tahu. Okey, lepas tu JPJ tu cakap, bagus, saya suka kalau owner datang sendiri, saya boleh bagi tahu apa yang kena buat. So macam benda tadi, dia dah bagi tahu Mat memang tak buat road tag. Okey, dia kata Mat tak buat nombor plate. So Mat kena buat nombor plate dulu. Tapi dia tetap inspect juga. Alah, Mat dah sampai dia inspect juga. Lepas tu dia boleh buat dia tanya satu soalan lagi. Agak soalan ni pun agak orang kata teruk jugalah. Mat kena lagi sekali. So dia tanya, motor ni dah buat insurans? Cik, motor ni tak buat insurans. Kawan cakap datang je JPJ, insurans ke road tag semua boleh buat kat sini. Jadi pegawai sekali lagi marah Mat. Dia cakap, boleh awak daripada rumah awak bawa pergi sini, datang sini motor, bawa motor, bukan naik dekat atas Hilux ke apa kan, datang sini dengan bawa dengan tak ada insurans. Kalau jadi apa-apa bahaya tau. Cik, pasal tu lah saya cakap tadi, kawan saya itu hari kawan saya cakap datang dekat JPJ, semua benda boleh buat kat sana, road tag, insurans semua buat kat sini. Lepas tu dia bagi tahu, dia cakap, ya betul, awak buat salah sebab awak bawa motor dalam keadaan yang tidak ada insurans dan road tag. Saya boleh sita motor awak sekarang. Jadi Mat cakap, minta maaf Cik, saya tahu tu salah saya. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Jadi macam saya cakap tadi, saya ni pertama kali saya ingatkan saya datang sini saya boleh settle semua kat sini. Jadi tak sangka pula benda ni memang jadi satu kesalahan, sedangkan saya sedang nak perbetulkan kesalahan saya. Jadi tak apa Cik, saya terima apa yang Cik marah ni supaya saya boleh cerita ke orang pula mungkin. Jadi boleh tak Cik, kita cek dulu motor ni ke macam mana, apa yang tak kena saya akan terus pergi buat lah. Okay, so Mat pun naik motor dekat atas tempat inspection. Dia pun cek semua, okay, Alhamdulillah. Jadi dia suruh Mat settlekan dulu hal nombor plate tu, baru datang balik. So Mat pun bekerja lah, pergi buat nombor plate pula. Pada hari tu nombor plate tu memang standard gila, memang ikut spek JPJ. Mat pergi kedai, Mat cakap, bang tolong buat motor, plate motor spek JPJ betul-betul punya kat depan. Okay, dia pun tambah bagilah spek JPJ punya kat depan.
bertahan punya kan, besar tak besar kan. Okey, pergi lantak. Mak datang balik dekat JPJ. Okey, orang lain pula yang inspect motor mat, sebab yang pegawai tadi dah tak ada, tak tahu dia pergi, dia buat kerja lain pula ke. Okey, jadi ada pegawai JPJ lain pula, pegawai inspection lain pula datang. So, okey, yang ni mak nak cerita. Dia datang, dia check first, dia check nombor chassis. Nombor chassis dia akan ambil, kalau kena yang pegawai yang memang agak kasar, dia akan torih gitu je. Habislah chassis dekat tempat dekat tempat nombor tu kan. So untuk motor TZM, dia punya nombor dekat tengkuk tu, belah kanan, kanan tengkuk dia tu, okey, nampak ada satu barisan nombor dekat situ. Okey, untuk TZM lah dekat situ. So dia akan guris-guris sikit. Kalau yang cermat, dia akan letak plastik, dia akan guris-guris atas plastik tu lah, supaya nampak nombor tu timbul. Dan pegawai inspection tu suruh mat baca nombor tu dan dia tengok betul tak, sebab dia tak nak tengok. Dia suruh mat sendiri baca dan dia tengok dekat geran. Okey, betul. So untuk yang kedua, nombor enjin. Nombor enjin kita kena buka, kalau untuk TZM kena buka data box belah kiri. Data box belah kiri, buka data box belah kiri, kita boleh nampak terus nombor enjin. So kita yang macam mak cakap tadi, kita yang kena baca sendiri dan dia tengok dalam geran. Okey, betul. Okey, dua benda tu dah lepas. Okey. So dia akan check nombor plate depan belakang. Dia akan check brake, brake depan, brake belakang, nyala tak nyala kan. Okey, dalam kes tu brake belakang mat tak nyala. Brake belakang mat tak nyala. Memang agak spoil. Brake belakang tak nyala. Tapi mujur dia macam dia tengok, macam dia buat tak tahu lah, dia tengok brake depan. Minta maaf cik, saya rasa pin bawah dia jatuh. Tak apalah. Lepas tu check lain. Check yang paling ngeri sekali, dia check signal. Masa dia check signal, mat masa tu masa on the way lepas buat road tag, lepas buat nombor plate, mak datang kat pejabat JPJ tu. Mak perasan signal mak berkelip agak laju. Tak faham pula signal ni kan. Jadi mak check signal depan tak hidup. Kita nak pergi inspection ni, signal depan tak hidup pula. Sudah. Okey, tak apa. Jadi mak sampai dekat tempat inspection tu, mak duduk kat depan. Dia duduk belakang sebab signal yang tak hidup tu kat depan. Jadi bila dia check, okey, mak buat okey cik. Okey, belah kiri. Tadi belah kanan okey cik. Kiri okey cik. Padahal mak tengok dua-dua ni tak nyala. Kalau dia mari datang dekat mat, tengok yang signal depan, tak tahu apa nak jadi amat lah. Tapi alhamdulillah lah, dia pemudahkan urusan. Tuhan bagi pemudah urusan. Jadi mak orang kata lepas lah, dia pun tak tengok kan. Dia pun cek pedal apa semua okey, tayar pun okey. Alhamdulillah, mujur dengan keadaan tayar mak yang mak dah buat besar tu. Mak dah tukar tayar standard tu, mak bagi tayar besar tu dah. Alhamdulillah, dia tak isu tentang benda tu. Dia tengok dah, dia tak isu benda tu. Dia tengok benda lain, lampu nyala tak nyala, okey dah settle. Dia suruh mak tunggu. Dan dalam berapa minit lah, maybe dalam 10 minit dia dah bagi satu borang. Kita baca nama kita betul apa semua, kita sign. Okey, bila dah sign borang tu, dia suruh kita pergi dekat kaunter untuk buat dot tag. Alhamdulillah. Okey, bila dah duduk dekat kaunter nak buat dot tag tu, rasa macam happy lah. Sebab tadi dekat inspection tadi pun tak kena satu bayaran pun. Tak ada. Kita cuma bawa diri dan bawa motor dalam keadaan yang kata paling cemerlang lah sepatutnya. Kena bawa yang motor yang paling cemerlang lah. Lepas tu kita kena standby RM2 je untuk tag. Tapi dalam masa yang sama, mat dah habiskan 190 ke 170 ke 180, tak ingat lah, untuk buat tag, untuk buat insurans dekat situ. Sebab sebelum buat road tag, mak kena buat insurans dulu. So mak pergi, kebetulan ada satu je kios insurans dekat JPJ Kuantan masa tu, Alliance ke. So pergi dekat dia buat insurans dekat situ lah, yang third party je lah. Boleh je buat first party, boleh. Dia kata first party ada sekian banyak. Tapi mak dalam poket tak ada banyak duit. Ada dalam 200 je. Jadi mak buat yang third party lah, macam orang lain buat jugalah. Buat third party. Alhamdulillah lah, dah settle yang tu. Buat road tag, nilai anggaran tak sampai 200 lah, insurans road tag. Jadi hari tu dalam pukul 1 pagi pula, 1 tengah hari baru mak settle. Orang kata inspection,
Lepas tu buat insurans, buat tag dekat JPJ Kuantan lah. Alhamdulillah lah untuk hari tu mak memang sangat happy lah. Masuk kerja pun memang gembira lah, memang seronok sangat setelah sekian lama. TZM Mat ni sah menjadi milik Mat. Ibarat kalau masa dulu kita dengan TZM tu, Mat dengan TZM tu ibarat macam bercinta lah, belum halal lagi. Gitu. So bila dah dapat geran ni, nama sendiri, memang agak syok lah. Alhamdulillah, memang bangga lah, boleh pergi ke mana-mana je. Pantang orang nak buka cerita pasal rakyat, tanya terus. Memang kalau dulu je kita fikir ada roadblock tak, ada jalan clear tak, kita tanya kan. So sekarang ni ada roadblock ke, ada apa ke, buat tak ada hamnya, buat jalan je. Lebih kurang gitulah kan. Tak ada halangan lah, insyaAllah semuanya motor tu dalam keadaan yang okey. Daripada segi undang-undang, motor Mat yang TZM tu alhamdulillah lah, sangat mengikut undang-undang lah. Exhaust pun yang kalau korang tengok, exhaust Mat tu pun tak ada apa bunyi bising macam tu pun. Polis JPJ tu cakap, dia kata okey je, memang dah bunyi dia macam tu, standard macam tu pun bunyi, memang perang juga apa ada hal kan. Jadi macam okey lah, macam syok je kan dengan tu stroke kan. Bunyi pelan-pelan sikit tak ada hal. Janji exhaust tu jangan kobik, sebab dia boleh tahu exhaust tu kobik tak kobik. Cuma tahap bising tu lah, tahap bising jangan melampau sangat. Kalau silencer kosong, exhaust lapis tu memang teruk juga kan, takkan nak pergi spek dengan exhaust tu, memang kantoi ya. So alhamdulillah TZM Mat dah sah menjadi milik Mat. Orang kata, macam orang kata halal lah. Dah halal lah, alhamdulillah. Satu lagi Mat terlupa nak cerita tadi. Okey, sebenarnya Mat banyak bertanya, ramai orang jugalah Mat bertanya, dan macam mana cara nak settle motor Mat sebelum Mat dapat kejayaan macam sekarang lah. Dah settle restore, dah settle tukar nama semua kan. Mat banyak bertanya orang, dan termasuk juga Mat nak tukar nama ni, Mat banyak bertanya orang lah. Orang ni suggest runner ni, orang suggest runner ni kan. So Mat ada bertanya satu runner lah, kategori runner jugalah, dia pun mengaku dia pun runner. Mat tanya macam mana boleh settle masalah Mat ni, macam mana boleh settle masalah Mat ni. Mat bagi tahu, Mat ceritalah Mat punya tak bertahap milik lagi lah apa. Mat ceritalah A sampai Z kan. So bila Mat cerita pasal tu, dia kata okey, benda ni boleh settle, okey je, tapi harga dia bergegar. Dia cakap. Jadi Mat tanya berapa yang bergegar tu. Dia kata dalam RM3,000 A sampai Z settle. Jadi Mat terlopong sekejap, RM3,000 apa benda dia buat kan. Tapi Mat tak pastilah, Mat tak boleh nak isu lah apa benda kan. Mungkin A sampai Z dia cari owner ke, dia cari owner apa-apa semua. Tapi Mat fikir, kenapa dia nak letak satu nilai terus 3K? Kenapa dia tak cakap okey macam ni, saya buat kerja dulu, kalau kesusahan macam ni okey, tak apalah. So dia kata 3K settle terus. Sebab Mat pun tak tahu macam mana cara dia nak buat untuk settle sampai Mat dapat nama ni. Mungkin tak payah nak pergi buat kerja teruk-teruk, pergi jolok je pegawai tertentu ke, kita tak tahu kan, tak tahu. Tapi Mat nak isu lah sikit pasal harga 3K ni. Seriously, kalau korang jadi macam Mat, perlukan runner ke, korang kena cari ataupun tanya ramai orang lagi. Dan kalau boleh yang orang recommend yang memang dia ni betul-betul jujur lah, trusted lah. So Mat tak cakap yang cakap 3K tu tak trusted, Mat tak cakap. Sebab dia pun biasa buat kerja-kerja runner. Cuma bila Mat isukan tentang kalau dia boleh settle A sampai Z, dia kata 3K. So untuk modal Mat sendiri, totally kalau modal Mat, kalau betul-betul ikut harga lah, yang habis sebenarnya dalam RM1,000. RM1,000. Jadi kalau Mat boleh settle dalam RM1,000 tu, Mat dah bayar runner tu, dah bayar bertahap milik apa semua, RM1,000 lah Mat kata. Kalau ikut harga sebenar, sebab Mat bayar bukan harga sebenar. So kalau harga sebenar lah RM1,000 lah lebih kurang. Jadi macam mana lagi RM2,000 tu, benda apa yang buat? Mat terfikir, kalau Mat boleh settle RM1,000, RM2,000 lagi apa benda? Upah tangis betul-betul ke macam mana? Tak pastilah. Jadi nasihat Mat kepada korang, kalau boleh banyak bertanya, banyak carilah. Rajin mencarilah. Dan penting sabar. Daripada dulu Mat restore motor pun sampai sekarang nak buat kerja-kerja tukar milik pun, sabar tu nombor satu. Kedua, duit. Jangan ada duit tak sabar pun tak guna.
ada sabar, ada duit pun tak guna. Jadi berkait rapat dua ni. Kena sabar dan kena standby duit lah. Bukan kecil-kecil modal kalau benda-benda macam ni. So Mak rasa sampai sini saja. Sebelum meripik-ripik panjang-panjang sangat, Mak pun tak nak buat satu video panjang. Jadi terima kasih kepada korang yang menonton. Jadi mungkin ada orang yang nak bertanya macam mana Mak settle Mak punya kes ni. Mungkin nak minta bantuan juga Mak. So Mak nak sembang sikit. Mak pun dah bekerjasama dengan Rana tadi untuk area Kuantan. Mak tak cover tempat lain lah. Untuk area Kuantan, yang mana-mana yang terasa macam nak cuba perkhidmatan orang kata Rana ni, boleh contact Mak lah. Bukan Mak kata Mak agent pun, tak. Contact Mak. Mak akan bantulah macam mana, bagi detail. Mak akan suruh Rana tu tolong carilah. So mungkin korang boleh contact Mak, nanti Mak letak nombor dekat description lah. Kalau betul ada yang serius nak cubalah. Untuk bayaran, dia akan estimate atas kesusahan. Macam Mak cakap estimate atas kesusahan. Jadi Mak pun tak tahu bayaran dia berapa, tapi taklah teruk sangat. Mak sendiri pun dalam 500 je tukar nama. Dia cari owner apa 500 je. So Mak rasa tak ada mahal sangat kot. Tapi apa-apa pun korang boleh telefon Mak, tanya dulu. Nanti kita sembang panjang. So untuk tidak membuatkan video ni panjang, Mak akhiri video ni dengan terima kasih kepada yang menonton. Mak harap apa yang Mak bagi, Mak cerita hari ni ada info-info yang berguna untuk korang. Jadi yang mana tak subscribe tu, harap-harap subscribe lah, supaya awal tahun Januari 2022 ni Mak dapat 1k lah subscriber. Harap-harap lah kan. Jadi insyaAllah kalau lepas ni, kalau ada video lain lagi, nanti Mak up. Jadi macam Mak cakap tadi, sampai sini sajalah video Mak. Assalamualaikum. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I got